a decades-old murder mystery partially solved. For 65 years, the story of who would come to be known as America's unknown child has haunted this community. Selamat datang ke Misteri Paradox. Pada musim sejuk Februari 1957, lelaki bernama John Stowowicz sedang memeriksa perangkap muskratnya di tempat pembuangan haram di Jalan Susquehanna. Sambil melihat ke tanah untuk mencari perangkapnya, John melihat sebuah kotak cardboard terbuka. Kelihatan seperti anak patung bayi di dalamnya. Walau bagaimanapun, apabila dia melihat lebih dekat, John menyedari bahawa ia adalah kanak-kanak sebenar yang dibalut dengan selimut. Budak itu dalam keadaan bogel, bersama lebam dan jelas kelihatan sudah tidak bernyawa. John ingin melaporkan mayat budak itu pada pihak polis, tetapi dia takut perangkap muskratnya akan dirampas. Dia segera pulang ke rumah tanpa memberitahu sesiapa tentang penemuan nerinya itu. Beberapa hari kemudian, seorang pelajar kolej, Frederick Benonis, memandu pulang dari kolej pada 24 Februari. Sepanjang jalan yang sering dilalui, dia berhenti untuk mengejar seekor arnab ke dalam semak belukar. Arnab itu mengelak Benonis, tetapi dia mempunyai kotak yang sama ditemui oleh John. Benonis tidak mengambil masa yang lama untuk melihat kanak-kanak itu. Dia segera masuk semula ke dalam keretanya dan memandu pergi tanpa mengganggu tempat kejadian. Dia dihantui dengan apa yang dilihatnya, tetapi seperti Stowowicz terlalu takut untuk melaporkannya kepada sesiapa. Namun, pada petang 25 Februari 1957, Boy in the Box itu akhirnya dilaporkan dan siasatan polis bermula. Mayat di dalam kotak itu adalah seorang budak lelaki berusia 4 tahun. Rambut berwarna coklat muda yang telah dipotong dalam keadaan tergesa-gesa kerana terdapat kumpulan rambut yang masih melekat pada badannya. Jari serta kuku kakinya juga telah dipotong dan badannya kelihatan bersih. Muka, kaki dan beberapa bahagian tubuh badannya dipenuhi dengan kesan lebam. Selain kotak dan selimut yang berada di tempat kejadian, terdapat topi lelaki berdukurai berwarna biru berhampiran dengan mayat tersebut. Bedah kesihatan ke atas budak lelaki itu dilakukan dan didapati punca kematian adalah trauma tumpul di kepala serta leher. Pihak perubatan juga menentukan bahawa semua lebam pada tubuh budak itu berlaku pada masa yang sama. Ketinggian budak itu berukuran 3 kaki 4 inci dan hanya seberat 30 paun ketika kematian ditemui. Seperti yang disyaki oleh pihak polis, budak lelaki itu mengalami kekurangan zat makanan yang teruk sehingga menyebabkan kematiannya. Menunjukkan sejarah peneraan dan pengambaian mangsa, dia mempunyai 7 parut. 3 daripadanya kelihatan seperti pembedahan. Pertama, parut di buku lali kirinya yang kelihatan seperti parut dipotong. Kedua, irisan di dada budak lelaki itu. Dan ketiga, di kawasan pangkal peha. Parut lain ialah parut bulat yang tidak teratur pada siku kiri, parut berbentuk L dan di bawah dagu. Apabila pihak perubatan memeriksa usus dan perut budak lelaki itu, didapati dia tidak makan sejak 2 hingga 3 jam lalu. Dalam esofagusnya terdapat bahan berwarna coklat yang menandakan dia telah muntah sebelum kematiannya. Sama ada ini punca perutnya kosong atau tidak dapat ditentukan. Tindakan pertama yang diambil oleh pihak polis Philadelphia dalam siasatan Boy in the Box ialah merayu kepada orang ramai untuk mendapatkan maklumat melalui poster. Poster itu termasuk maklumat asas tentang kes itu, gambar bedah siasat dan gambar kedua-dua selimut dan penutup yang ditemui di tempat kejadian. Ia diberikan kepada kebanyakan jabatan polis di Pennsylvania dan digantung di hampir setiap ruang awam di Philadelphia. Topi yang ditemui berdekatan dengan budak itu adalah sejenis topi yang dibuat khas. Tag pada topi mempunyai nama pengeluar yang membawa mereka ke Robins Bald Eagle Head and Cap Co. di Philadelphia. Hannah Robbins, pemilik perniagaan, berkata bahawa hanya 12 topi corduroy biru pernah dibuat oleh syarikat itu dan dijual pada Mei 1956. Tetapi secara ajaib, dia teringat topi khusus ini kerana ia satu-satunya yang dibuat dengan tali kulit. Seorang lelaki berusia lewat 20-an dalam pakaian kerja telah masuk ke kedai mereka
dan meminta topi corduroy dibuat khas dengan tali kulit. Malangnya, tiada rekod nama pembeli ini atau sebarang cara untuk menjejakinya. Kotak yang ditemui budak lelaki itu mempunyai nombor siri yang membawa pihak penyiasatan ke kedai JC Penney. Kotak itu pada asalnya mengandungi bassinet yang dijual pada $750 di sebuah kedai di Upper Darby, Pennsylvania antara Disember 1956 dan Februari 1957. JC Penney menjual kesemua kotak itu secara tunai. Hanya 12 kotak telah dijual dari lokasi ini. 11 pembeli telah tampil untuk membuktikan bahawa mereka masih mempunyai kotak itu. Ini menyebabkan seorang pembeli tidak dapat dikira. Selimut yang ditemui bersama dengan budak itu diperbuat dengan kain murah jenis flannel kapas dan seperti dibasuh sebelum ditinggalkan. Penyiasat menghantar selimut itu ke Institut Tekstil Philadelphia untuk dianalisis. Ia mungkin telah dikeluarkan di salah satu daripada 2 kilang, satu di Quebec dan satu di North California. Dari sana, ia boleh dihantar ke berpuluh-puluh kedai borong yang mungkin di seluruh Amerika Syarikat dan Kanada. Sebabkan itu, mustahil untuk menentukan di mana ia dijual dan siapakah pembelinya. Boy in the Box pada asalnya dikebumikan di ladang tukang periuk. Tetapi dia dikebumikan semula di tanah perkuburan Ivy Hill di Cedar Brook, Philadelphia. Kubur itu mempunyai batu nisan besar yang mengandungi perkataan American Unknown Child. Penduduk bandar menyimpan kubur itu dihiasi dengan bunga dan mainan. Terdapat seorang saksi terkenal dalam kes ini. Walaupun keterangannya tidak pernah disahkan, dia adalah satu-satunya saksi yang pernah memperincikan maklumat kepada polis yang belum diedarkan secara terbuka. Pada tahun 2002, seorang pakar sekretari dari Ohio menghubungi polis Philadelphia tentang seorang pelanggan yang menggunakan nama samaran M, juga dirujuk sebagai Martha, dan mendakwa mengenali budak lelaki itu. M telah memberitahu pakar sekretari bahawa dia mengenali budak lelaki itu pada tahun 1989, tetapi tidak selesa untuk tampil ke hadapan pada masa itu kerana kisahnya sangat terikat dengan trauma zaman kanak-kanaknya. Dalam temu bual selama 3 jam, M menjelaskan bahawa ibunya telah membeli Boy in the Box yang namanya Jonathan daripada seorang lelaki yang tidak dikenali pada tahun 1954. M pada yang masa itu berumur 10 dan Jonathan adalah seorang kanak-kanak yang sangat muda. Ibu M menyebabkan dia dan Jonathan didera secara fizikal dan seksual yang memburukkan keadaan budak lelaki itu yang sudah lemah dengan ketara. Jonathan tinggal di ruangan bawah tanah selama 2 tahun dia bersama keluarga dan tidak dibenarkan dilihat oleh pelawat. Dia kekurangan zat makanan dan rambutnya tumbuh panjang akibat kurang penjagaan. M berkata bahawa ibunya membunuh Jonathan dalam keadaan marah selepas dia memuntahkan hidangan kacang panggangnya. Dia memukul kepalanya ke dinding sebagai hukuman yang menyebabkan dia tidak sedarkan diri dan kemudian cuba memandikannya di dalam tub mandi di mana dia akhirnya meninggal dunia akibat kecederaannya. Dia kemudian memotong rambut dan kukunya untuk menyembunyikan identitinya dan memasukkannya ke dalam bagasi kereta. M dan ibunya membawa budak lelaki itu ke Fort Chase untuk membuangnya, tetapi dilihat oleh pemandu yang lalu lalang yang bertanya kepada mereka sama ada mereka menghadapi masalah kereta ketika mereka menyerahkan bagasi melalui badan Jonathan. M dan ibunya menyembunyikan plat kereta mereka daripada pemandu yang akhirnya memandu. Selepas dia pergi, mereka membawa Jonathan keluar dari bagasi dan memasukkannya ke dalam kotak cardboard yang mereka temui di tempat kejadian. Terdapat banyak bahagian cerita M yang tersepadan dengan Box in the Box dan para detektif yang menghadiri tebual itu yakin bahawa dia bercakap benar. Seperti kebanyakan teori lain, kesaksian M tidak dapat dibuktikan secara muktamad. Ruang bawah tanah rumah Jonathan yang sepatutnya didiami telah disiasat, tetapi tiada bukti ditemui. Didapati bahawa M juga mempunyai sejarah penyakit mental yang teruk yang menyebabkan beberapa penyiasat mempersoalkan kebolehpercayaannya sebagai saksi. Tiada maklumat lanjut daripada M sejak 2002, tetapi ramai orang merasakan bahawa kenyataannya berkemungkinan benar. Seperti yang berlaku, keterangan ini saja tidak dapat menyelesaikan kes tersebut.
Buat masa ini, ia masih belum disahkan tetapi sudah pasti teori yang paling banyak diperkatakan oleh mereka yang mengikuti kes ini. Pada 2021, Jabatan Polis Philadelphia mula menggunakan kaedah baru untuk mencuba dan menentukan identiti budak tersebut. Mayatnya digali buat kali kedua dan sampel DNA baru diambil untuk digunakan untuk sasiah genetik. 30 November 2022, apabila Jabatan Polis Philadelphia mengumumkan bahawa para detektif telah menentukan identiti budak itu menggunakan DNA dan pakalan data genealogi. Pada 8 Disember 2002, 65 tahun selepas mayat ditemui, budak lelaki itu dikenali sebagai Joseph Augustus Zarelli semasa sidang akhbar yang diadakan oleh Jabatan Polis Philadelphia. Pelbagai jenis teori telah muncul sehingga kini. Walaupun namanya telah terungkai, kes ini masih belum selesai. Sampai di sini sajalah cerita kita pada hari ini. Sila like dan subscribe. Ciao.